Perasaan saya pada waktu itu sebagai seorang ayah, saya rasa amat sedih lah. Sebab anak saya merupakan seorang anak autistik. Dan persoalan yang pertama sekali timbul dalam benak saya pada masa itu, saya tak boleh bayangkan jika sekiranya kalau saya tak ada satu hari nanti. Sebab aku tahu waktu sukar tu, dia macam nak bercakap kan. Contohnya macam dia tak makan, dia susah nak makan, dia terlalu memilih. Tapi disebabkan dia tak boleh bercakap, jadi dia keluarkan dia buat perangai yang menyakitkan hati kita lah. Dia menjerit, dia akan hempas tak kira apa barang yang ada dalam rumah, menyatakan yang dia ni nak sesuatu. Tapi kami sebagai ibu bapa tak tahu apa yang dia nak. Adakah dia lapar, ataupun dia nak makan, ataupun dia sakit pun boleh jadi. Jadi itu antara kesukaran yang kami lalui sepanjang 4 tahun, daripada umur dia 2 tahun sampai sekarang. Saya ambil masa lebih kurang dalam setahun lebih untuk terima yang anak sini anak autism. Dan selepas daripada tu, bila saya berfikir balik betapa ruginya dia kalau saya abaikan pendedahan awal untuk dia, maksudnya untuk bagi pendedahan awal dalam, kita kata macam mana, living skill. Jadi saya berbincang dengan isteri saya dan kami bersetuju untuk mula menghantar dia ke pusat taska kanak-kanak. Dan pada masa umur dia 4 tahun, saya start hantar dia lah. Jadi malangnya pada masa tu saya hanya berkesempatan menghantar anak saya ke pusat tadika kanak-kanak ni cuma 2 minggu. Dan selepas tu malangnya anak saya tak dibenarkan lagi untuk belajar di situ, untuk berada di taska tu, sebab memandangkan anak saya ni merupakan seorang anak yang hyperaktif dan dia tidak memberi tumpuan dan mengganggu pelajar-pelajar lain. Jadi dia dikeluarkan daripada situ. Dan selepas daripada tu berlaku satu insiden antara saya dengan pihak taska tersebut. Saya bawa kes tersebut ke tribunal pengguna, dan alhamdulillah saya menang kes tu. Dan bermula daripada situ juga saya berfikir panjang dan berbincang dengan isteri dan juga beberapa kawan. Mungkin sampai masanya untuk inilah anak saya, dan takkan ada orang lain yang boleh membantu saya pun sebenarnya. Mungkin orang boleh memerlukan bantuan dalam bentuk yang lain, tapi dari segi berkongsi kesukaran tu, mungkin saya dengan isteri saya lah. Saya mengambil keputusan untuk berhenti bekerja pada tahun 2012, awal 2012. Dan bermula dari situ juga saya nekat untuk membuka sebuah pusat terapi untuk kanak-kanak autistik. Dan hasil daripada, dan selepas tu saya mula mengumpul dana lah, dan sedikit simpanan yang saya ada untuk membuka pusat tersebut. Dan alhamdulillah sampai kini saya dah berjaya membuka pusat tersebut dan mendapat bantuan juga daripada beberapa kawan dan juga beberapa institusi korporat, badan-badan korporat yang sudi membantu.
Dan kini alhamdulillah saya mempunyai seramai 15 orang kanak-kanak, dan saya berpusat di membuka pusat tersebut di Selayang atas nama Pusat Jagaan Terapi Autistik Nuri. Saya menggunakan nama anak saya sendiri, dan pusat tersebut juga lebih dikenali dengan nama Let's Hope Autism EIP. EIP ni yang bermaksud Early Intervention Program. Sekarang saya dah ada pusat terapi sendiri, yang mana tujuan awalnya saya membuka pusat ini adalah kerana saya bukan daripada kalangan keluarga yang berkemampuan. Jadi rata-ratanya pusat yang ada di sekitar Lembah Kelang ni kosnya memang tinggi, dan selepas saya berbincang dengan beberapa kenalan yang terdiri daripada pakar kanak-kanak dan juga psikiatris, dan dengan mengambil kira juga pandangan kawan-kawan, dan saya membuat survey sendiri, dan daripada situ saya dapat membuka pusat ini dengan meletakkan kadar yuran yang saya rasa mampu bagi mereka yang berpendapatan sederhana untuk menghantar anak ke sini. Tujuan penubuhan pusat ini juga adalah semata-mata untuk kebajikan, yang mana saya memang mencari dana untuk membantu bagi mengurangkan lagi kos pengurusan, demi mengurangkan lagi yuran yang terpaksa ditanggung oleh ibu bapa. Secara tak langsung, yuran yang rendah dan berpatutan ini mampu memberi peluang kepada mereka yang di luar sana yang sememangnya tidak berkemampuan untuk menghantar anak mereka untuk mendapatkan program intervensi awal di pusat ini. Setakat ini saya mempunyai guru yang terlatih dan juga seorang juruterapi cara kerja, atau bahasa yang paling digemari digunakan dalam kalangan orang-orang dalam dunia autism ni, kita sebut OT ataupun occupational therapist. Dengan tenaga pakar yang ada di pusat saya ini, insya-Allah saya harap akan dapat membantu sedikit sebanyak dalam memberi rangsangan dan terapi kepada anak-anak yang tidak bernasib baik ini, dan termasuklah anak saya sendiri. Dan alhamdulillah setakat ini sudah hampir setahun saya beroperasi di Selayang. Nuri mempunyai perkembangan yang cukup baik, dan banyak perubahan yang berlaku atas dirinya. Kalau dulu dia tak boleh bercakap, sekarang dia dah boleh menyebut beberapa perkataan, bermula dengan satu perkataan, dan sekarang dia sudah boleh membina ayat dengan 4 perkataan. Kalau dulu dia tidak pernah meminta, sekarang dia dah boleh meminta. Jadi alhamdulillah saya tengok perkembangan anak saya begitu merangsangkan. Memandangkan tujuan penubuhan Pusat Jagaan Terapi Autistik Nuri ini adalah berdasarkan kepada kebajikan, antara lainnya untuk membantu meringankan beban kewangan yang terpaksa ditanggung oleh ibu bapa. Jadi saya di sini ingin mengambil kesempatan menyeru dan merayu kepada badan-badan korporat, kepada agensi-agensi kerajaan, kepada institusi-institusi kewangan, dan juga individu-individu yang berkemampuan yang sudi untuk menurunkan bantuan, terutama bantuan yang berbentuk kewangan. Kami amat mengalu-alukan bantuan tersebut, dan saya juga menyeru kepada
masyarakat di luar sana agar dapat sama-sama membantu dan memberi sokongan kepada kami, kepada kanak-kanak ini, kanak-kanak yang tidak bernasib baik, dalam apa cara sekalipun. Bantulah mereka untuk masa depan mereka yang lebih baik.